Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni saya ada diberi beberapa soalan ya, yang saya rasa nak jawab pada malam ni. Melihat pada soalan-soalan ni rasanya tak sempat kot kita baca kitab tasawuf macam biasa ya. Jadi kita akan baca soalan-soalan ni. Itu pun kalau tak sempat, mana-mana tak sempat, saya akan buat jawapan secara bertulis insya-Allah. Soalan pertama yang diajukan kepada saya ialah berkenaan dengan amalan dalam bulan Rajab. Ada ke tidak Ustaz amalan dalam bulan Rajab? Disyariat ke tidak? Itu nombor satu. Yang kedua berkenaan dengan solat berjamaah. Solat berjamaah waktu Isya dan solat berjamaah pada waktu subuh ya. Terdapat hadis menyatakan bahawa sesiapa yang solat berjamaah Isya dan solat berjamaah subuh, dia akan mendapat pahala solat malam yang sempurna ya. Jadi soalan dia ialah setakat mana yang dikatakan solat itu? Apakah kena duduk sampai imam doa, ataupun bila imam dah bagi salam, setiap satu tu, maknanya solat subuh dia bagi salam, dia keluar. Solat isyak dia imam bagi salam, dia keluar. Yang tu dapat juga ke fadilat? Tu soalan yang kedua. Dan soalan ketiga berkenaan dengan saf makmum. Susunan saf makmum dalam surau atau dalam masjid. Bagaimana yang dianjurkan oleh syarak sebenarnya? Baik. Saya akan mulakan yang pertama yang panjang sikitlah, yang payah sikit, iaitu berkenaan dengan amalan bulan Rajab. Dan kita dah sedia maklum, kita dah masuk bulan Rajab lah kan? Dan saya dah sebut pada tuan-tuan masa kuliah hari Jumaat hari itu, orang-orang yang alim ya, para sahabat, bila masuk bulan Rajab ni dia start bersungguh dalam mengerjakan amal ibadat. Dan setengah mereka menganggap bulan Rajab dan bulan Sya'ban sebagai latihan, persediaan untuk menghadapi bulan yang besar, iaitu bulan Ramadan. Baik. Jadi malam ni kita akan lihat sedikit berkenaan dengan amalan bulan Rajab berdasarkan kepada nas yang telah disimpulkan oleh para alim ulama mujtahid kita. Baik, sebelum kita jawab soalan berkenaan dengan amalan bulan Rajab ni, saya nak ingatkan diri saya sebenarnya, bila saya mengajar ya, berkongsi ilmu lah dengan tuan-tuan, sebenarnya niat dalam hati, bahkan tanggungjawab lah sebenarnya pada guru-guru, asatizah. Tanggungjawab dia ialah cuba untuk memberi panduan agar ibadah tu jadi mudah. Sebenarnya bukan nak menyulitkan ataupun menyukarkan ibadah. Lebih-lebih lagi kita nak masuk Ramadan kan. Memang tanggungjawab asatizah, tanggungjawab guru-guru, dia akan cuba memberi panduan dan memudahkan urusan ibadah, tak lebih tak kurang ya. Jadi kalau begitulah keadaan dia, kalau begitulah niat dia, maknanya kita kena berpandu kepada kaedah yang benar tu benar, yang salah tu salah. Kena pegang benda tu kuat-kuat. Dan para ulama kita dah memberi panduan macam mana nak nilai satu-satu benda itu betul dan satu-satu benda itu salah. Yang penting kena pegang kuat-kuat. Yang betul tu betul, yang salah tu salah. Jangan bercampur aduk. Tu yang pertama.
Kalau begitu, pihak tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak pun sama juga. Bila kita datang surau, kita nak dengar majlis ilmu, niatnya satu je, nak mengabdikan diri. Tak lebih, tak kurang. Tak adalah nak jadi juara ke apa, tak ada. Ya? Kalau ada benda tu, kita buang jauh-jauh lah. Ataupun ada sifat-sifat yang tak baik, riak ke, ujub ke, buang jauh-jauh lah. Nak kita nak masuk Ramadan ni dan kita tak tahu sama ada ni yang terakhir ke untuk kita. Jadi kena buat terbaik. Tepis siang-siang. Lintasan-lintasan yang tak elok daripada iblis tu tepis. Jadi kalaulah macam tu, saya niat nak berkongsi benda yang elok, tuan-tuan pun berniat nak terima benda yang elok, sepatutnya natijahnya elok lah, kan? Baik. Jadi bila membincangkan perkara-perkara fiqh, kita tak sepi daripada perkara khilafiyah. Ya, tak sepi daripada khilafiyah. Maknanya khilafiyah ni perbezaan ulama lah. Dan bila kata khilafiyah ni bukan khilafiyah di antara ustaz-ustaz, tidak. Khilafiyah tu yang diiktirafkan sebagai khilafiyah atau perkara-perkara khilaf ialah khilaf di kalangan mujtahid. Perbezaan pendapat di kalangan ustaz tak kira. Ya? Ustaz tak layak nak keluarkan hukum. Tak layak sama sekali. Bukan nak memperendahkan ustaz. Tak. Saya pun mengajar juga. Sebab peringkat ustaz macam saya dan lain-lain, walaupun nama profesor, selagi ilmu tak mencukupi syarat-syarat sebagai mujtahid, dia tak boleh berkeluar hukum sendiri. Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah mana-mana kitab fiqh. Kitab usul fiqh. Belik mana-mana kitab usul fiqh, jumpalah sebenarnya yang mengeluarkan hukum ni hanya ulama yang diberi autoriti. Macam doktor, bukan semua doktor boleh buat surgery. Doktor yang duk klinik-klinik tu boleh buat surgery jantung? Mana boleh, dia ada lesen khas, kan? Nak buat angiogram pun lesen khas, bukan semua doktor boleh buat. Samalah juga. Bukan senang tu nak dapat lesen buat pembedahan open heart surgery, bukan senang. Doktor biasa tak boleh buat. Doktor biasa tengok je. Sama juga dalam masalah keluar hukum. Baik. Oleh sebab itu, saya nak sebut sekali lagi. Mudah-mudahan kita sama-sama faham dan kita sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Saya ambil yang ringkas. Ulama ajar kepada kita adab khilafiyah. Kalau benda ni tak settle, sampai bila pun akan ada percanggahan di kalangan kita. Kadang-kadang bukan percanggahan di kalangan ustaz pun, dia percanggahan orang biasa aja sebenarnya. Jadi adab ni penting, tuan-tuan. Adab pertama ni yang menyebutkan ialah, saya petik daripada kitab Imam As-Suyuti. Ini adab yang pertama. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-Ashbah wan Nazar. Al-Ashbah wan Nazar, satu kitab besar Imam Suyuti dalam bidang kaedah-kaedah fiqh. Kata Imam As-Suyuti, la yunkarul mukhlafah fihi innama yunkarul mujma'un alaih. Dia kata la yunkarul mukhlafah, tidak diingkari perkara-perkara khilaf, fihi padanya, innama sesungguhnya, yungkarul mujma'u alai, hanya diingkari perkara-perkara yang disepakati saja. Maksud dia, kata Imam Suyuti, tidak diingkari atau tidak disanggah perkara-perkara yang khilaf. Maknanya tak boleh nak kata bid'ah, tak boleh nak kata perkara mungkar dalam perkara-perkara bid'ah. Hatta isap rokok. Saya ambil contoh isap rokok. Isap rokok ni sebahagian besar ulama termasuk majlis fatwa kita kata haram. Nampak? Majlis fatwa Selangor, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, hampir semua kata haram. Tapi ada satu fatwa di negeri Yaman masih duk berpegang rokok ni pada makruh. Adalah hujah-hujah dia nya. Baik. Oleh kerana ada
perbezaan pendapat pasal rokok ni. Yang ni kata haram. Ada satu golongan di Yaman mengatakan makruh. Maka oleh sebab tu tak boleh nak klasifikasikan rokok ni sebagai benda mungkar. Haram ya, bukan mungkar. Mungkar ni di atas pada haram. Bila mungkar, dia masuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau misal kata tuan-tuan ada satu badan, satu AJK yang buat amar ma'ruf nahi munkar, kalau rokok ni dikategorikan sebagai munkar, boleh pergi tegur, pergi cegah. Kalau JAIS tu bagi lesen, boleh saman, contoh. Tapi rokok tak boleh. Tu maksudnya. Dia kena benda yang sepakat. Tapi kalau benda yang sepakat, barulah jatuh pada benda mungkar. Tapi kalau kita bincang dalam bab khilaf, bab ibadah, khilaf kan banyak. Maka tak bolehlah kita membid'ahkan. Tuan-tuan faham? Tu yang pertama. Yang kedua, ulama kata meraihkan mazhab atau fatwa setempat agar tidak membuka pintu fitnah. Keempat-empat mazhab ni betul belaka? Mazhab yang muktabar, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, empat-empat ni mazhab muktabar. Pada hakikatnya tuan boleh pilih mana-mana mazhab yang tuan nak amal. Tak ada masalah. Tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan jamaah, ramai datang surau contoh dia. Jadi amalan tu hendaklah meraihkan mazhab setempat. Contoh, katalah kat sini mazhab Hanafi. Ustaz yang datang mengajar sini, dia kena sealiran dengan mazhab Hanafi. Kalau tidak, bercanggah tuan-tuan. Takkan nak suruh pakcik-pakcik belajar 4 mazhab? Nyaya. Nampak? Sama juga tempat kita ni, mazhab Syafi'i. Jadi, kalau ada perbahasan, perbezaan pendapat, dia kena reconcile balik, perbetul balik, dimurnikan balik dengan cara kaedah mazhab Syafi'i. Ada satu pendapat menyatakan bahawa mazhab orang awam ni mazhab mufti. Dia kata macam tu. Okey? Okey, kalau mazhab mufti tu mazhab apa? Mufti Selangor dia mazhab apa? Dalam fatwa-fatwa dia guna mazhab mana? Mestilah ada mazhab yang dia guna, yang dibukukan. Maka oleh kerana mufti kita menggunakan mazhab Syafi'i, secara automatik kita pun ikut mufti di mazhab Syafi'i. Lebih-lebih lagi lah kita ni dah banyak dah kelebihan buku-buku, banyak ditulis, telah disusun dalam mazhab Syafi'i. Kalau pergi dekat JAKIM tu fiqh manhaji mazhab Syafi'i, kitab Al-Mu'tamad yang baru untuk keluar ni mazhab Syafi'i juga. Mughni al-Muhtaj pun dalam mazhab Syafi'i juga. Jadi rata-rata lah kita mazhab Syafi'i. Jadi kena raih. Kalau misal kata kita cenderung ke lain, kat rumah boleh. Katakanlah kita asal kita daripada Maghribi. Orang Morocco dia banyakkannya mazhab Maliki. Dia datang hijrah kat Malaysia, duduk dekat fasa 1M. Duduk rumah dia, boleh dia nak bini dia mazhab-mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tak ada masalah. Tapi bila mari depan orang-orang ramai, jangan dok jolok suruh aku nak Maliki juga, berterabur jadinya. Sama juga orang daripada India. Orang India mari duduk 1M. India kata-kata mazhab Hanafi. Di rumah dia, anak isteri dia, sebab dia datang daripada sana, dia belajar mazhab Hanafi, tak ada masalah, boleh terus. Tapi bila orang ramai, jangan dok jolok sangat. Aku nak Hanafi juga. Sebab Hanafi, rukun solat dia 6. Mazhab Syafi'i, rukun solat dia 13. Kat situ belaga dia tu. Kan? Belum bincang pasal bab-bab lain lagi. Baik. Jadi ada 2 adab penting tuan-tuan. Dalam bab khilafiyah, tak boleh kita membid'ahkan. Itu yang pertama. Pegang kuat-kuat. Yang kedua, dalam masalah mengamalkan mazhab ni, mazhab ni, kita kena raih mazhab setempat. Kalau kita pegang buah ni, selamat. Sampai bila-bila pun kita rasa selamat, tenang aja. Bukan kita kata mazhab Maliki salah, tak sama sekali. Boleh, semua betul. Semua betul. 4 mazhab yang muktabar, boleh pilih mana-mana pun. Tak ada masalah. Tapi bila mari berdepan-depan dengan orang ramai,
kena ra'i mazhab tu. Katakanlah tuan-tuan dekat sini memang mazhab Hanafi. Saya mengajar pun kena mazhab Hanafi. Kalau tak pening orang lain, kan duk tukar-tukar. Habis itu. Sebab benda ni kadang-kadang bila masuk bulan Rejab aja, bukan seorang ni, seorang lain pun dengarlah suara-suara tu kan. Baik, sekarang saya nak jawab berkenaan dengan bulan Rejab. Ya. Kalau saya tak sempat habis, saya buat secara bertulis. Ya. Baik. Yang pertama, ada ke tidak dalil berkenaan dengan bulan Rejab ni, amalan bulan Rejab? Jawapannya ada, banyak bahkan. Ya. Saya baca satu hadis saja pada tuan-tuan agar tuan-tuan dapat tahu memang ada dalil berkenaan dengan bulan Rajab. Yang pertamanya saya baca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan hadis ni ulama-ulama berbeza pendapat, ada yang kata sahih, ada yang kata hasan. Bukan dhaif lah. Beza pendapat antara dhaif dan antara hasan dan sahih. Daripada Al-Bahili, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sum min hurumi watruk, sum min hurumi watruk, sum min hurumi watruk. Rasulullah ulang 3 kali. Dia kata, berpuasalah dari al-haram, sum min hurum, berpuasalah daripada al-haram, watruk, dan tinggalkan. Berpuasalah daripada al-haram dan tinggalkan. Berpuasalah daripada al-haram dan tinggalkan. Al-haram tu maksudnya apa tuan-tuan? Bulan-bulan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni berapa? Ada 4. Yang pertama bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram dia sebarislah, berturutan. Cuma bulan Rajab ni bulan yang ke-7. Baik. Keempat-empat ni bulan haram. Berdasarkan kepada hadis ini, Rasulullah kata, sum, berpuasa, minal hurum watruk, berpuasalah pada bulan haram dan tinggalkan. Berpuasalah bulan haram dan tinggalkan. Rasulullah ulang 3 kali. Kemudian waqala bi asabi'ihi thalathah. Masa Rasulullah sebut benda-benda tu, Rasulullah menggunakan 3 jari dia. Dia buat macam ni. Masa dia kata sum minal hurum watruk, dia tutup, dia buka, dia tutup, dia buka, 3 jari. Baik. Bermaksudnya daripada apa yang Rasulullah sebut tadi, dia memberi isyarat tentang suruh puasa bulan-bulan haram. Tinggal lagi dia guna 3 jari. Dia tutup, dia buka, dia tutup, dia buka sebanyak 3 kali. Maka nanti bila kita akan lihat, ada ulama yang berkata dengan isyarat seperti ini, Rasulullah suruh puasa 3 hari, berhenti 3 hari. Puasa 3 hari, berhenti 3 hari. Ada yang tafsir kot tu. Baik, pasal tafsiran ni kita tak tepi dulu. Pokok pangkalnya, ada ke tak dalil tuan-tuan? Ada. Itu nombor 1. Hadis kedua yang saya nak baca. Kita baca 2 hadis saja, lepas tu kita tengok huraian dia. Hadis kedua ni daripada Uthman bin Hakim Al-Ansari. Dia berkata, Uthman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab. Di saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka dia pun menjawab. Maknanya Uthman bin Hakim Al-Ansari tanya kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni ialah sahabat Nabi juga. Maka dia menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata. Maknanya yang terakhir periwayat dia ni Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu hatta naqula la yuftiru. Saya ulang balik, yasumu hatta naqula la yuftiru. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah ni yasumu, dia berpuasa hatta naqula la yuftiru, hingga kami berkata dia takkan buka puasa.
Hadis ni bersambung. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Kemudian dia berbuka sehingga kami berkata seolah-olah dia tak akan berpuasa. Jadi kalimah ataupun rangkap kata-kata yang macam ni nak ceritanya Rasulullah ni dia berpuasa-puasa sungguh. Bila puasa seolah-olah dia tak akan berbuka. Bila berbuka pula dia buka sungguh-sungguh seolah-olah dia tak akan berpuasa. Jadi ayat ni nak cerita Rasulullah puasa sungguh-sungguh. Cerita ni pasal bulan apa tuan-tuan? Bulan Rajab. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis sahih juga. Jadi berdasar pada dua hadis tadi kita mendapat isyarat puasa bulan Rajab tu ada. Baik, saya terus nak baca kepada huraian yang saya petik daripada kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita tak boleh nak ambil hukum sendiri kan? Baik, kita tengok apa di huraian ulama. Baik. Saya tengok sekejap Huraian oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni dalam kitab dia Fiqhul Islam, saya ambil juzuk jilid yang ketiga muka surat 46. Tuan-tuan ingat tu. Maknanya siapa-siapa yang nak rujuk boleh tengok. Kitab dia ni ialah terbitan Darul Fikri. Baik, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di antara puasa sunat yang tidak disepakati, Dr. Wahbah ni dalam kitab Fiqhul Islam ni dia buat perbandingan hukum dalam mazhab-mazhab. Dia hanya bukan tengok satu mazhab tapi melihat secara keseluruhan. Jadi oleh kerana saya tahu ada perbezaan, kita bagi tahu awal, bagi tahu awal, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di antara puasa sunat yang tidak disepakati ialah puasa bulan-bulan haram. Ulama berbeza-beza pendapat. Mana puasa bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, memang ada khilaf. Memang ada khilaf. Tapi kena berlapang dada lah sebab benda ni datang daripada ulama mujtahid. Baik, antara ulama mazhab yang mensyariatkan ulama-ulama daripada mazhab Maliki. Empat-empat ni sunat. Mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dihukumkan sunat muakkad, tuan-tuan. Sunat muakkad ni sunat yang diberatkan dalam mazhab Syafi'i. Baik. Jadi bila dah macam tu, kalau misal kata kita berbeza pendapat berdasar pada dalil-dalil tertentu, kena berlapang dada lah. Dan kita kena meraihlah penduduk tempat. Jangan menimbulkan keluh kesah di kalangan pakcik-pakcik kita yang tak mengaji tu. Dia ni agak kita orang pandai-pandai. Lelah kita pula buat dia pening kepala. Lalas langsung tak puasa. Habis cerita. Sepatutnya puasa, jadi tak puasa. Jadi kalau tak puasa, siapa salah? Kena rasa bersalah kan? Tu sebab kena beringat. Kena ada sifat berlapang dada tu. Berlapang dada kena ada. Ulama mazhab yang menghukum sebaliknya, ada ulama kata sebaliknya, iaitulah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia tak sentuh langsung tentang bulan-bulan haram dalam kitab-kitab dia. Mana mazhab Hanafi ni dia tak sentuh. Bila tak sentuh dia tak recognize lah. Okay. Kadang-kadang tuan nak tanya saya, Ustaz kenapa jadi macam tu? Banyaklah sebabnya tuan-tuan, banyak sebab. Antara sebab yang sangat jelas yang tuan-tuan kena tahu, mazhab Hanafi ni berkembang di mana tuan-tuan? Asas silsilah dia berkembang kat mana? Dia berkembang di Iraq. Zaman 100, 200 Hijrah dia berkembang di Iraq. Antara Iraq dengan Mekah Madinah, tengah-tengah tu ada apa? Padang pasir yang besar. Mekah dengan Madinah pula pusat pengumpulan hadis. Siapa dia antara ulama mujtahid yang daripada Mekah dengan Madinah? Imam Malik dan Imam Syafi'i. Satu. Jadi ada hadis-hadis nak sampai kepada di Kufah, di Baghdad tu makan masa yang lama. Lalu mazhab Hanafi ni nak cerita, oleh kerana hadis-hadis tidak banyak, dia terpaksa berpada dengan hadis-hadis yang ada, lalu dia banyak guna qiyas. Tu sebab orang panggil dia mazhab ra'yi. Tuan-tuan pernah dengar tak?
Bukan mazhab Ra'yi, dia aliran Ra'yi. Ra'yi ni dia banyak guna qiyas. Sekarang tuan-tuan faham. Itu satu sebab. Sebab yang kedua, di Iraq dan di Kufah ni pada zaman tu tempat berkembangnya hadis-hadis palsu. Jadi Imam Hanafi ni syarat dia terima hadis dia ketatkan sangat. Kalau dia nampak was-was dia tinggal terus. Oleh sebab itu maka berlakulah perbezaan fatwa. Sekarang tuan-tuan dah faham. Jadi Imam Ahmad pun di Baghdad juga. Dia di Iraq. Satu. Kemudian mazhab Hambali menghukumkan makruh berpuasa secara khusus di bulan Rejab. Nampak? Jadi kalau misal kata seorang tu memang dia pegang pada mazhab Hambali, memang tak satu aliran lah. Namun mazhab Hambali mensyariatkan sunat bulan Muharram. Kau tu pula. Dan mensyariatkan 10 hari di bulan Zulhijjah. Kok tu pula. Kenapa jadi gitu? Banyaklah tu, kan? Perbahasan dia tu. Baik, maksudnya memadailah setakat tu saya beritahu, maka kita jelas bahawa perkara berkenaan dengan hukum puasa bulan Rejab ni telah berlaku khilaf di kalangan ulama mujtahid yang besar-besar tu. Kita yang lebih kurang ni kita ikut je lah. Ikut apa ni fatwa-fatwa mereka dan berpegang kepada adab khilafiyah. Pegang betul-betul. Bulan-bulan Ramadan ni, nak masuk dalam Ramadan ni, elakkan bertengkar benda-benda yang tak patut. Ya, baik. Oleh kerana kita mazhab Syafi'i, saya ambil sedikit ulasan daripada Imam An-Nawawi. Ulasan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni mazhab mana tuan-tuan? Mazhab Syafi'i kita. Kita tengok apa ulasan Imam An-Nawawi. Saya petik ni daripada kitab Imam An-Nawawi, iaitulah Raudatul Talibin. Antara kitab terkenal Imam Nawawi. Saya baca. Dia dalam menghuraikan tentang hadis riwayat Muslim yang kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa sehingga kami kata baginda tak berbuka, dan baginda berbuka sehingga kami berkata dia tak berpuasa. Maknanya bersungguhnya puasa. Jadi Imam Nawawi nak ulas hadis ni. Kata Imam Nawawi, tiada larangan ataupun anjuran khusus untuk puasa bulan Rejab. Hukumnya sama seperti bulan-bulan haram yang lain. Maknanya keempat bulan tu memang sunat berpuasa. Keempat-empat ni semua. Bulan Rejab tak ada satu, maknanya dia punya speciality tu melebihi daripada bulan-bulan haram yang lain. Semua sama. Semua kena puasa. Kerana pada asalnya disunnahkan untuk mengerjakan puasa, disebut dalam Sunan Abu Dawud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa pada bulan-bulan haram, sementara Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan yang haram. Kata An-Nawawi lagi, bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan. Di sini Imam An-Nawawi sebut dia punya turutan. Dalam bulan haram empat-empat ni yang mana yang paling utama? An-Nawawi sebut bulan yang paling utama untuk puasa setelah Ramadan iaitu bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Dia kata empat-empat. Habis itu. Okey, yang penting macam mana cara berpuasa ni Ustaz? Kita dah tahu dah hukum dia tu dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Maka mana caranya pula? Kalau ikut hadis Abu Daud tadi, 3 hari puasa, 3 hari berhenti, 3 hari puasa, 3 hari berhenti. Baik. Itu kita tengok daripada hadis. Ulama pula bila dia nak keluar hukum, dia tengok keseluruhan, dia tak ambil satu. Dia tengok semua, dia kumpul, dia saring, dia buat keluar hukum. Jadi cuba kita lihat macam mana cara berpuasa dia. Kaedah berpuasa sunat yang terbaik sekali untuk 4 bulan tadi
Iaitulah berpuasa secara selang-seli seperti puasa Nabi Daud. Yang terbaik selang-seli. Sebab Nabi pernah sebut seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Nasa'i daripada Abdullah bin Amr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbus siyam ila Allah azza wa jalla siyamu Daud alaihi salam. Kata Nabi, puasa yang paling dicintai Allah azza wa jalla ialah puasa Nabi Daud alaihi salam. Macam mana? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kata Nabi Daud berpuasa satu hari, kemudian tak berpuasa keesokan hari dia. Jadi ringkasnya untuk kita, kalau nak baca panjang lagi lah kan, memadailah untuk kita faham bahawa yang terbaik, kalau misal kata nak betul-betul puasa sehari, tinggal sehari. Puasa sehari, tinggal sehari. Itu puasa Nabi Daud. Maknanya yang ni untuk bulan mana Ustaz? Keempat-empat bulan. Keempat-empat bulan. Kalau betul-betul ni lah, keempat-empat bulan haram tu, itulah cara dia. Macam mana pula dengan hadis Abu Daud tadi? Yang tu ada ulama berkata macam tu juga. Tapi nak banding yang pertama tadi, yang pertama tu yang nombor satu, puasa sehari, tinggal sehari. Kalau nak buat yang puasa 3 hari, lepas tu berhenti 3 hari, boleh juga sebab ada nas. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, saya nak sebut satu lagi. Kok ada lah. Tiba-tiba ada di kalangan sahabat kita memang kaki puasa. Dia ada di kalangan kita di kaki puasa. Sebut puasa dia tu makan nasi khabu. Suka sangat puasa. Suka sangat puasa ni. Kalahlah kita ni. Baik. Untuk orang yang macam ni, boleh tak dia nak puasa straight? Rajab 30 hari. Contoh dia. Syaban 30 hari. Ramadan 30 hari. Subhanallah. Ni bukan orang calang-calang lah. Tapi nak cerita hukum tu ada. Yang ni saya petik daripada huraian Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ya. Dalam fatwa dia kata, dalam masalah ini Syekh Atiyas Saqar, tuan-tuan nampak tak? Macam Dr. Zul pun dia quote ulama mana yang dia pakai. Apatah lagi kita ni kan. Dr. Zul pun dia quote Syekh Atiyas Saqar. Syekh Atiyas Saqar ni siapa? Bekas mufti Mesir. Syekh Atiyas Saqar berpendapat bahawa puasa penuh pada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan tidak ada dalil yang menghalangnya. Maknanya, kata Syekh Atiyas Saqar, terus. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini saya petik sikit. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahawa puasa 3 bulan berturut-turut, iaitu puasa penuh dalam bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, diamal oleh para salihin dan ia tidak bercanggah selagi dia mampu untuk melakukannya dan tidak berintiqad bahawa ia adalah sunnah. Dia ada adab situ. Mana kalau nak buat, go ahead, boleh. Maknanya hebatlah tu. Hebat. Poin dia nak cerita fatwa tu ada. Jadi kalau ada orang amal macam ni, boleh kita kata dia salah? Ataupun kita kata, kau ni bid'ah, boleh? Tak boleh lah tuan-tuan. Tak boleh. Kena jaga adab tu, kena jaga adab. Sebab kita kena beradab bila ada fatwa di kalangan ulama-ulama mujtahid. Bukan daripada saya ni. Saya dah quote tadi, daripada mana kita ambil. Ya? Baik. Okey, yang ujung ni saya hanya baca, saya petik daripada huraian bapa saudara kepada Imam At-Tirmizi, iaitu Abu Bakar Al-Waraqah. Abu Bakar Warraq. Dia berkata, bulan Rejab ialah bulan untuk bercucuk tanam. Bulan Sya'ban pula ialah bulan untuk menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan pula adalah bulan untuk memungut hasil. Itu yang saya kata. Yang saya kata bahawa ulama-ulama memang masuk bulan Sya'ban ni dia dah start tiun air dah. Dia tak nak dah tu
duk mengumpat orang, duk caci-caci orang. Tak nak. Dia start tiun dah. Dia nak jadi orang baik-baik kan. Nak jaga mulut, nak fokus pada ibadah, nak gosok-gosok mana-mana tempat kok dia jadi khusyuk. Ni perangai orang baik-baik. Sebab kita manusia biasa, saya pun macam tu, tuan-tuan macam tu. Kalau tak buat macam tu, tunggu ujung-ujung sampai Ramadan barulah nak belik Quran. Tak jadi lagu tu. Sekarang yang kena start dah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itulah yang saya nak baca sikit lagi. Kebetulan ada masa. Soalan yang kedua. Jadi soalan pertama tu rasa-rasa menjawab tak pada sahabat yang bertanya? Menjawab jadi sama-samalah kita nak jadi orang baik-baik. Saya pun begitu, tuan-tuan pun begitu. Mudah-mudahan Allah terimalah kita, kan? Allah terima kita. Baik, yang kedua, soalan kedua, solat subuh dan isyak berjamaah seolah-olah solat malam sepenuhnya. Dia ada dua hadis, tuan-tuan. Dalam hal ni tak boleh tengok satu hadis. Tengok satu hadis dikeliru. Hadis pertama riwayat Imam Muslim dan Ibnu Hibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Uthman bin Affan, "Man shallal isya'a fi jama'ati." Siapa dia solat isyak secara berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail. Seolah-olah dia mendirikan separuh malam. Wa man shalla subha fil jama'ati fa ka'annama shallal lail kullahu. Dan siapa solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia solat malam secara keseluruhan. Baik, tuan-tuan dapat tangkap tak hadis itu kata apa? Mula-mula dia kata, siapa solat berjamaah waktu isyak, dia dapat separuh malam. Itu satu cerita dalam hadis tu. Kemudian bahagian kedua hadis ni, siapa solat subuh berjamaah, seolah-olah dia dapat solat malam keseluruhannya. Subuh saja, dia tak sebut dalam hadis Muslim ni solat isyak dan subuh berjamaah. Subuh saja dapat keseluruhan dah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban dan hadis ni sahih. Baik. Ni saya petik daripada huraian Dr. Zul. Dia pengkut satu orang ulama besar, nama dia Syekh Al-Azim Al-Abadi. Dia kata hadis Muslim tu memerlukan lagi satu hadis, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Okey, saya baca ringkas-ringkas. Hadis Abu Daud pula kata macam ni: sesiapa hadir solat isyak secara berjamaah adalah baginya qiyamul lail separuh malam. Yang tu sama kan? Okey, yang kedua pula, sesiapa solat isyak dan subuh berjamaah. Ni kata hadis Abu Daud. Yang hadis Muslim tu kata solat subuh saja kan? Abu Daud kata siapa solat isyak dan subuh berjamaah, baginya pahala qiyamul lail seluruh malam. Jadi kata Syekh Al-Azim Al-Abadi, hadis Abu Daud tadi sebenarnya menafsirkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Iaitulah yang dimaksudkan oleh Imam Muslim, siapa dia solat subuh berjamaah dapat keseluruhan, maksudnya solat subuh tu sekali dengan solat isyak. Jadi dia punya moral dia yang nak kita dapat di sini. Ulama Syekh Al-Azim bagi tahu kita tak boleh pegang satu hadis, kena tengok hadis lain untuk tafsir hadis tu. Sebab sekarang ni ramai tuan-tuan, dalam blog dapat satu hadis tu keluar hukum. Tak boleh macam tu. Kadang-kadang 2-3 hadis diperlukan untuk dimurnikan untuk keluar satu hukum. Jadi akhir zaman kita tak apalah, dekat surau kita boleh berkongsi maklumat. Yang dekat luar sana tu terima bulat-bulat dalam blog. Habis kita. Jadilah solat fardu, kita boleh niat solat fardu sekali dengan solat sunat, dapat pahala fardu dengan sunat. Hancur jawab dia. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Nampak sangat nak shortcut dah. Nampak sangat. Baik. Kemudian baru datang pada soalan. Bila dikatakan solat berjamaah, macam mana kadar dia? Kadar dia itu kembali kepada, dah masuk isyak ke?
Kadar dia ialah kembali kepada definisi solat. Apa dia definisi solat? Definisi solat dia, kalau saya petik daripada yang ni, saya petik daripada kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang merupakan murid kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab Fathul Mu'in ni, sedikit untuk pengetahuan kawan-kawan semua, banyak dimuatkan fatwa-fatwa daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Fathul Mu'in ni satu kitab yang baiklah. Kalau tuan-tuan nak berjinak-jinak selain daripada kitab Idaman Penuntut, boleh. Kitab terjemah pun ada sekarang ni, boleh. Antara kitab yang baik. Baik, dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata definisi solat ialah, definisi mengikut syarak dia ialah beberapa ucapan aqwalul wa af'alul makhsusah, beberapa ucapan atau dan perbuatan makhsusah yang khusus, yang tertentu. Ada ini definisi solat ni. Aqwalun wa af'alun makhsusah, beberapa ucapan dan perbuatan yang khusus, yang tertentu. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir. Mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi maksudnya, bila akhir sudah salam, maknanya dia solat dah tu. Dan bila habis solat, dapatlah dia pahala solat malam kalau dilakukan secara berjamaah. Boleh ya? Okey, soalan yang lagi satu tu, oleh kerana tak sempat, nanti saya tulis dalam bertulis, saya bagi pada Tuan Haji unit kita, nanti dia boleh sebarkan. Yang tu berkenaan dengan susunan saf saja. Ya, insya-Allah taala kalau saya terlupa, Tuan Haji tolong ingatkanlah ya. Saya tulis, saya buat graf sikit, saya bagi. Jadi dari situ kita akan dapat. Isu dia di sini ialah biasanya dalam macam surah tuan-tuan ni lah. Surah tuan-tuan kan, kalau ikut kaedah asal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan daripada Anas, daripada hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari, susunan dia imam, kemudian lelaki, kemudian perempuan belakang sekali, kan? Tapi dalam kes surah tuan-tuan ni, dia bertepi. Macam mana nak handle tu? Ada kaedah dia. Jadi jawapannya tunggu jawapan bertulis lah. Saya akan tulis bagi tuan-tuan. Mudah-mudahan boleh menyelesailah mana-mana yang tak selesai tu. Ada soalan? Yang penting jelas kan pasal puasa bulan Rejab kan. Lepas ni kerja kita buat je lah. Tuan-tuan buat, saya boleh pahala. Sedap juga tu kan. Katanya kalau kita puasa tunggal hari Jumaat je untuk bulan-bulan Haram tu. Puasa tunggal, maksudnya kita puasa, kami kita tak puasa, kita puasa Jumaat je. Kemudian Sabtu kita tak puasa, tunggal pada hari Jumaat tu. Tak comel ya. Itulah. Tak comel. Kalau macam yang Nabi tu buat selang sehari tu macam mana tadi? Dia Selang sehari tak apa, kalau terkena atas Jumaat tak apa. Kita istiqamah untuk selang Jumaat tak apa. Tak apa. Kita Tunggal. Tak cantik lah. Kan? Boleh ya? Yang cantiknya selang sehari. Ataupun kalau misal kata rasa berat sangat. Boleh buat Isnin dan Khamis. Ataupun berat lagi, Isnin saja. Kalau kita buat Khamis dan Jumaat 2 hari tak? Tak apa. Tak apa. Jangan tunggal. Boleh ya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian yang baik untuk kita. Yang penting sekarang ni kita pakat buat. Wallahu a'lam. Muslimat ada soalan ke? Kalau ada, jangan malu tanya. Kalau rasa tak boleh bercakap, tulis. Boleh, tak ada masalah. Kakak-kakak sana, makcik-makcik, ada masalah boleh beritahu. Saya bagi 5 saat. Tak ada, kita tutup majlis. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.